والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم سيدنا وحبيبنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله حبيب المصطفى سيد السادة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang saya hormati dan saya cintai barisan kepimpinan surau, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi masih lagi memberi peluang, kesempatan, nafahat, iaitu anugerah kepada kita untuk kita duduk hadir di dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di atas apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ianya asbab kejayaan untuk kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi seperti biasa pada malam yang indah ini kita akan sambung bacaan hadis kita. Maka pada malam ini kita akan baca hadis yang ke-24. Ke yang ke berapa? 23. Kita akan baca hadis yang ke-23. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali, hadis yang pertama yang kita nak baca pada malam ini adalah hadis yang menceritakan tentang halawatul iman, iaitu kemanisan di dalam iman. Seperti mana kita tahu, di antara perkara yang memuliakan seorang Muslim yang beriman ini adalah seberapa banyak keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bernilainya iman ini sehinggakan seorang manusia yang mati dalam keadaan membawa iman sebesar zarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran kepada dia syurga sebesar 10 kali ganda dunia. Maka iman ini menjadi satu perkara yang paling diinginkan oleh syaitan, laknatullah alaih, yang mana mereka berusaha pada setiap hari untuk merosakkan dan menghancurkan keimanan orang-orang Islam. Sehinggakan sampai satu tahap, bila mana seseorang Muslim ni mati dalam keadaan berjaya membawa iman yang banyak, maka syaitan ni dia seumpama akan mengadakan majlis meratapi. Kerana apa? Kerana sedih tak berjaya untuk merosakkan seseorang Muslim tu agar mati dalam keadaan tak bawa iman. Jadi iman adalah perkara yang paling bernilai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan iman ni dia memerlukan mujahadah, susah payah. Pertama sekali di antara mujahadah susah payah ni adalah bagaimana di dalam seseorang hamba bersusah payah mengawal hawa nafsu mereka. Kita semua tak lepas daripada dugaan ni, daripada cabaran ni. Ada di antara kita yang menjadi mulia bila mana mereka lepas daripada dugaan ni. Contoh kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehinggakan sampai satu tahap mereka ini bila mana lepas daripada bersusah payah melawan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran, iaitu doman. Apa itu doman? Satu jaminan hidup pun dah dapat jaminan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana melepasi daripada ikhtibar, ujian di dalam melawan hawa nafsu. Maka mereka telah menghasilkan iman yang sangat hebat.
sehinggakan Allah redha kepada mereka walhal mereka masih hidup, radhiyallahu anhum ajmain. Maka iman ini adalah aset yang paling bernilai bila mana seseorang mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Seperti mana kita tahu matinya seorang anak Adam, maka tidak ada perkara yang dia akan bawa melainkan dua perkara, iaitu al-iman dan amal. Nanti bila seseorang mati, sampai sahaja dalam kubur, saya mati, tuan-tuan mati, puan-puan mati, maka pada ketika itu memang semua perkara akan datang tengok kita. Harta kita akan tengok kita, anak isteri kita akan tengok kita, kaum kerabat, kawan-kawan, sahabat andai semua akan tengok kita. Tetapi bila habis sahaja talqin dibacakan, kemudian doa sudah dibaca, maka setiap perkara akan pergi pada makan, pada tempatnya. Harta akan pergi kepada waris. Anak isteri akan pulang ke rumah. Adapun jawatan, pangkat dan nama ni bukan kata sebelum mati. Sakit pun dah ada orang ganti dah, betul tak? Dekat tempat kerja kita. Jadi setiap perkara akan pergi. Maka yang akan duduk bersama kita menelusuri bagaimana kedahsyatan alam kubur ini, alam barzakh ini, hanya dua perkara, iaitu al-iman wal amal. Maka inilah yang bakal menjadi penentu kepada segala-galanya. Kalaulah bahagia di alam barzakh, barangkali iman dan amalnya bagus. Tapi kalaulah menderita, barangkali ada perkara yang tak lunas sehinggakan dia tak berjaya di dalam alam barzakh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu iman ini menjadi satu perkara yang paling mahal. Sehinggakan seperti mana disebutkan tadi, iblis ini setiap hari dia fikir je, macam mana saya nak pastikan orang mukmin ni mati dalam keadaan tak beriman. Sampai satu tahap, ada satu keadaan bila mana seorang Muslim ni dia wafat, ketika dia sakaratul maut. Ini last, orang kata the last way lah, cara yang terakhir lah. Bila seorang ni dia tengah sakaratul maut, jadi bila keadaan sakaratul maut ni dia haus. Sebab bila mana roh ditarik daripada badan, maka manusia ni akan jadi haus, jasad akan jadi haus. Macam mana saya tahu? Saya tak pernah rasa lah, tapi ni disebut dalam kitab. Tapi kita akan rasa. Maka bila dalam keadaan roh sedang ditarik daripada tubuh, maka manusia ni akan merasa haus. Sehinggakan kata para alim, hausnya manusia ini, kalaulah diberikan 7 lautan minum, maka nescaya fulan bin fulan tu akan minta 7 lautan lagi. Al-ashad, bersangatan haus, sangat-sangat haus. Maka pada ketika itu, buah yang terakhir yang boleh dipersembahkan oleh iblis laknatullah alaih ni, dia akan datang dalam keadaan menyerupai orang yang paling kita sayang. Kalaulah contoh kita paling sayang ibu kita kan, maka iblis ni akan datang dalam keadaan menyerupai ibu kita. Dan dia datang dalam keadaan membawa minuman. Ini keadaan dia ni. Maka dia datang dalam keadaan membawa minuman, maka dia tawarkan kepada kita. Apakah maksud minuman ni? Minuman ni adalah masyrab, iaitu al-ittifaq, persetujuan kita untuk ikut dia. Kalaulah dalam keadaan haus ni, kemudian dihulurkan air ni, kita ittifaq, kita setuju untuk minum, maka seumpama kita bersetuju untuk ikut dia. Wa a'udzubillah min zalik, mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini kita akan lalu. Sebab tu ada orang, yalah, dari segi zahir kita tak tahu kan, kita nampak ni mati orang Muslim ni, tapi kita tak tahu, tak mustahil ada orang sebenarnya mereka ini mati dalam keadaan menduakan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, keadaan ini akan dirasai oleh kita.
iaitu masyrab yang dibawa oleh iblis ni, air ni. Kalau kita mati dalam keadaan sedar ni, sakaratul maut, maka kita akan diperlihatkan. Jadi sebab itu kita berharap supaya pengetahuan ilmu yang kita belajar tentang nilainya iman ini menyebabkan kita boleh menepis kehendak dan keinginan kita untuk minum pada waktu tersebut. Yalah, kalau orang dah mati macam mana dia nak cerita tu lah kan? Kan kalau dia cerita tuan-tuan lari, betul tak? Tapi ini disebutkan di dalam kitab bagaimana keadaan ketika kematian. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada minum masyrab iblis laknatullah alaih. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam manakah nak mendapatkan kemanisan iman yang mahal ni? Macam mana nak sampai satu tahap bahawasanya kita boleh menolak segala benda demi mengusulkan iman? Bagaimana kita nak kekalkan iman dalam keadaan kita boleh bertahan dengan hawa nafsu? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Untuk menghasilkan kemanisan iman. Iman ni al-inqiyad, iaitu apa? Percaya. Hari ni agama ni tak boleh difikir dengan logik kepala. Kalau agama difikir dengan logik kepala, maka manusia akan terbatas. Tetapi agama ini difikir dengan kepercayaan. Sebab apa ada sesetengah orang mereka kata, oh kenapa saya nak semayang, bukan apa-apa pun. Sebab dia fikir dengan logik. Mereka melihat contoh etis lah. Etis kan, orang yang tak percaya kepada Tuhan. Mereka memahami konsep di dalam melakukan pekerjaan maka ada gaji. Kerja ada gaji. Buat satu benda ada hasil dia. Tapi bila mereka tengok, ibadat ni mana hasil dia, mana pahala ni, maka mereka kurang daripada al-inqiyad, iaitu kepercayaan. Jadi orang Islam ni, yang beriman ni, mulianya kita ni kerana kita beramal dalam keadaan kita al-inqiyad, kita percaya. Tuan-tuan pernah tengok ke pahala tuan-tuan? Tak pernah. Pernah ke kita tengok syurga dan neraka kita? Kita tak pernah tengok. Tetapi kenapa kita beriman? Kenapa kita beramal? Sebab al-inqiyad, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia yang Nabi rindukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita hidup lagi Nabi dah rindu dah dekat kita. Pernah satu kali sahabat radhiyallahu anhum ajmain tengok Nabi duduk sorang-sorang. Jadi mereka tanya, wahai Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, aku merindui saudara-saudaraku. Jadi sahabat tanya, man haulai, siapakah mereka? Bukankah kami orangnya? Kemudian Nabi kata, tak, antum ashabi, kamu semua ni sahabat saya. Jadi tanya sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ba'din man ashabuka? Siapakah saudara kau ni? Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, mereka ini adalah orang yang mana mereka la ra'aitumuni, mereka tak pernah lihat aku. Mereka tak hidup pada zaman aku, tetapi mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Jadi siapakah orang tu? Kita semua. Jadi sebab itu hari ini kita kena pastikan setiap daripada kita, setiap daripada keluarga kita menjadi orang-orang yang beriman sehingga Allah Ta'ala redha kita untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapat kemanisan iman ini ada 3 syarat. Yang pertama sekali, syarat yang paling asas, kalau tak ada ni memang takkan dapat kemanisan iman, mustahil. Apa yang pertama? Dzaka ta'mul iman man radiya billahi rabba, iaitu dia reda bahawasanya Allah adalah Rabb dia. Kalau dia tak reda Allah sebagai Rabb dia, maka mustahil dia nak dapat iman. Takkan sesekali, walaupun sebesar kuman.
Kemudian dia kena terima wabil islami dina. Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah agamanya. Hari ini ada orang dia beriman, ada orang bukan beriman, dia percaya Allah tu wujud, tapi dia tak terima Islam. Siapakah mereka? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tahu yang Allah ni wujud, tapi mereka tak ambil Islam. Maka mereka tak dikira orang yang beriman, tak. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dia akur dan setuju bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup 3 syarat ni, maka orang ini diiktiraf sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada salah satu pun batal, iaitu tak digelar, tak cukup syarat dia sebagai orang yang beriman. Contoh macam Yahudi lah. Yahudi Nasrani mereka tahu Allah ni wujud, tapi mereka tak terima Islam. Tetapi mereka tak nak ikut baginda Rasulullah SAW. Walhal dalam kitab mereka Injil telah disebutkan Nabi Allah Isa AS sendiri pernah sebut kepada mereka, tapi mereka tak akur. Maka mereka ini tak layak dipanggil orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keimanan yang benar dan matikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ni ada amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu amalan untuk memperkuatkan iman kita. Boleh baca 3 kali pada waktu pagi, kemudian 3 kali pada waktu malam. Kalau pagi tak baca, baca malam pun okey. 3 kali je. Apa? Zikir dia, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku redha Allah sebagai Tuhan aku, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai utusan Rasulnya Allah Ta'ala. Ini amalan yang warid ni. Sebab hadis ni hadis sahih ni riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi amalan ni Nabi yang ajar supaya untuk kita kekalkan keimanan kita, nak dapatkan kemanisan di dalam iman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau seseorang ni dah sampai tahap kepada halawatul iman, iaitu kemanisan dalam iman, maka inilah yang akan menjadi miftah, iaitu kunci kepada halawatul ibadah, kemanisan di dalam berbuat ibadat. Macam mana Sayyidil Imam Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf, satu hari dia boleh khatam Al-Quran sebanyak 8 kali. Ada seorang awliya, wali min awliya illa di Hadramut, nama dia Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf. Satu hari dia khatam Al-Quran sebanyak 8 kali. Maksudnya dia beribadat dalam keadaan mempunyai kemanisan dalam ibadat. Apa kunci kemanisan ibadat ni? Iaitu mempunyai kemanisan di dalam iman. Jadi dia ibadat, dia tak rasa penat, dia tak rasa lelah, malah dia ketagih untuk ibadat lagi. Ada seorang lagi, nama dia Syekh Al-Imam Abu Bakar As-Sakran. Gelaran dia As-Sakran, Syekh Al-Imam Abu Bakar As-Sakran. Hidup pada sekitar tahun 300 tahun Hijrah ataupun 500 tahun Hijrah. Dia diberi gelaran As-Sakran. Sakran ni apa? Sakran ni mabuk. Mabuk kan, orang minum khamar tu. Tapi bukan mabuk tu lah. Maksudnya dia mabuk, dia fana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggakan ibadat dia setiap hari tak henti-henti. Dah khatam Quran, dah khatamkan lagi. Dah habis baca tahlil 70,000 kali, baca lagi tahlil 70,000 kali. Kita nak baca tahlil 70,000 kali, tahu kan tahlil kan? La ilaha illallah 70,000 kali,
kan ada fadilat dia. Siapa yang baca tahlil 70,000 kali, maka Allah Ta'ala akan haramkan dia daripada api neraka. Kita nak baca 70,000 kali ni 1 bulan pun belum boleh habis. Betul. Tuan-tuan try lah buat. Tapi Al-Imam Abu Bakar As-Sakran, bukan kata 1 hari, tak sampai 1 hari habis tahlil 70,000 kali. Ada seorang imam lagi bernama, ini zaman mutaakhirin, tahun 2000 lebih. Tak silap saya lah, dia meninggal tahun 2000 lebih lah. Nama dia Al-Imam Sayyidil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi ni rendah sikit. Kalau tadi 70,000 kali, kalau ni 1 hari dia baca kalimatan khafifatan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa banyak kali? Sebanyak 25 marah. Sebanyak 25,000 kali. Pun banyak juga, betul tak? Nak buat pun tak boleh juga. Tak kerja kan? Tapi macam mana dia boleh buat 25,000 kali? Ini kunci dia adalah halawatul ibadah, kemanisan dalam ibadat. Tapi sebelum nak dapat kemanisan ibadat ni, kena menghasilkan halawatul iman, iaitu kemanisan di dalam keimanan. Jadi sebab tu hari ni kalau kita tengok diri kita, saya tengok diri saya, kenapa saya malas nak beribadat? Sebab kita tak ada kemanisan dalam ibadat. Sebab apa? Sebab kita tak ada kemanisan dalam iman. Sebab apa tak dapat kemanisan dalam iman? Sebab kita tak ada susah payah di dalam melawan hawa nafsu. Orang soleh, mereka tak pernah kenyang perut mereka. Hari ni saya makan bukan kata kenyang, sampai sakit perut dah. Kan? Saya hari ni sakit perut, sebab tu saya lambat sikit. Sebab sampai kenyang. Betul tak? Bukan sebab lapar, sebab kenyang sangat. Tapi orang soleh, mereka tak pernah kenyang. Ini menunjukkan betapa mereka bermujahadah, iltizam di dalam mengawal hawa nafsu. Jadi kalau tuan-tuan berminat nak sampai kepada ke arah tu, usahakan. Mereka sama macam kita, mereka manusia juga. Mereka makan tepung, mereka makan nasi, mereka minum air, mereka sama macam kita. Tetapi apa yang membezakan mereka dengan kita? Iaitu seberapa banyak mujahadah mereka, susah payah mereka. Mudah-mudahan saya yang lemah ni, kita semua dapat menjadikan mereka ni sebagai ikutan contoh di dalam panutan kehidupan kita, insya-Allah. Jadi inilah hadis yang menceritakan tentang kemanisan iman. Kemudian hadis yang seterusnya adalah hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang sampai kepada tahap Habibullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, As-surah, surah ni gambaran. Kita ni gambaran kan. Pakai baju handsome, misai rapi, rambut sikat tepi, betul tak? Baju kalau serika tu tajam, macam pedang. Jadi surah ni, gambaran ni memang baguslah kalau bersih nak buat ibadat. Tetapi surah ni, gambaran ni, dia bukan penentu segala-galanya kepada martabat seseorang manusia. Innallaha la yanzuru suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak lihat pada gambaran kamu, tetapi yang Allah lihat pada hati kamu. Jadi ada sebahagian manusia, orang soleh, Habibullah, kekasih Allah, ada hubungan yang hampir dengan Allah. Kalau kita tengok dia hidup copang-camping, rambutnya tak terurus, mungkin baunya pun masam, bajunya pun mungkin baju ala kadar. Tetapi kalau mereka ni bersumpah ataupun berdoa dengan nama Allah, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doa dia alatul. Alatulnya apa? Secara langsung. Jadi dalam hadis ni Nabi nak ajar kepada orang muslimin ni,
supaya kamu kena faham bahawasanya gambaran ni bukanlah perkara yang pertama. Sebab ada orang jadi kekasih Allah, gambaran dia tak hebat pun, biasa je. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah kabulkan secara langsung. Sebab tu dalam hadis ni Nabi bagi tahu, ruba ash'atha akbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Maksud dia apa? Maksud dia barangkali kamu lihat orang ni rambutnya kusut masai, bajunya selekeh, tetapi orang ni sehingga kan manusia tak pandang dia, orang tak suka dia, busuk kan, tak bersih. Tapi manusia ni kalau dia angkat tangan, dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah kabulkan doa dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak melihat kepada gambaran. Gambaran ni kadang-kadang boleh tipu. Betul tak? Nampak macam soleh, rupanya Ahmad. Kan? Nampak macam baik, tapi rupanya Jadi gambaran ni boleh tipu. Contohnya siapa? Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu ketua kepada munafik. Ketua munafik, tapi solat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat, mulia. Sebab apa? Semayang belakang Nabi, tetapi hakikatnya munafik. Jadi maha adil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak melihat kepada gambaran. Gambaran ni tipu. Tetapi yang penting bagaimana penghayatan dia, intisari gulub, hati dia bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, minta maaf cakap, pada akhir zaman yang dahsyat ni, terkadang kita jangan tertipu dengan satu perkara yang kita nampak seperti menyucikan, tetapi hakikatnya tak boleh menyucikan. Al-makan muqaddas la tuqaddis ahadan. Tempat yang suci tak boleh sucikan orang. Contoh. Apa contoh dia? Contoh, ada orang belajar madrasah. Madrasah bagus, memang betul. Al-makan muqaddas, tempat yang baik, tempat yang suci. Tetapi tempat yang suci la muqaddas ahadan, dia tak boleh sucikan orang. Faham tak? Maksudnya, contoh kita belajar madrasah, kan? Kita jangan rasa, oh saya ni betul ni, saya ni suci ni, saya hafal Al-Quran. Hakikatnya dia tertipu sebenarnya. Sebab apa? Tempat tak boleh menyucikan manusia, tetapi yang menyucikan ni adalah keinginan kita untuk berharap pada Allah. Contohlah, lebih mudahlah, dia ni ahli masjid, betul tak? Bagus, pergi masjid ni memang bagus, dituntut. Tapi mula timbul dalam diri dia perasaan fakhr. Fakhr ni apa? Dia rasa riak. Kau nak cakap dengan aku pula, kau tak tahu ke aku ni siapa? Aku ni istiqomah sab pertama tau. Wah. Jadi al-makan muqaddas la tuqaddis ahadan. Tempat yang suci tak boleh bikin suci orang. Jadi sebenarnya orang tu tertipu. Jadi sebab itu, di dalam beribadat ni, yang kita kena faham adalah bagaimana kita berharap pada Allah Ta'ala. Yang menaikkan martabat bukan tempat, bukan pakaian, bukan kebendaan, tetapi yang menaikkan martabat ni adalah berharap, ibadat, susah payah, sabar. Ini yang menaikkan. Dulu zaman Nabi, mereka sembahyang di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni pada zaman Nabi, atap dia diperbuat daripada pokok tamar, betul tak? Pokok tamar punya pelepah. Tetapi walaupun masjidnya diperbuat daripada pokok tamar punya pelepah, terhasil manusia di antara manusia yang terbaik dalam generasi Islam, betul tak?
124,000 orang sahabat terhasil daripada masjid yang mana atap dia daripada pelepah tamar. Hari ini masjid cantik tak tuan-tuan? Sangat cantik. Adakah terhasil manusia yang terbaik dalam generasi Islam? Tak. Sebab tu jangan tertipu dengan tempat. Tempat ni hanya tempat. Tempat ni fana. Fana ni apa? Dia boleh binasa. Jadi yang paling penting di dalam ibadat ni bukan tempat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana berharap kita kepada Allah. Bagaimana istiqamah kita di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu jangan kita tertipu dengan gambaran seseorang. Kerana gambaran ini tidak menjanjikan apa-apa sekalipun. Kerana ada orang yang dia hampir kepada Allah Ta'ala, tetapi hakikatnya gambaran dia sangat biasa. Sehingga kan kita pun tak percaya, ya ke dia ni kekasih Allah, ya ke ni orang soleh. Tapi sebenarnya kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah akan kabulkan. Kemudiannya lagi, hadis ini mengajar kepada kita bahawasanya orang mukmin ni, kalaulah amalan dari segi zahir dan batin, maka manakah yang lebih patut didahulukan? Maka hadis ini nak mengajar kita bahawasanya di antara dua perkara ini, maka amalan batin yang lebih terutama didahulukan. Ini yang lebih aula. Contoh amalan zahir ni ialah zahir kita lah, muamalat kan. Tapi amalan batin ni macam mana husnuzan kita, niat kita, sangkaan kita, sangka baik kita kepada Allah, kepada manusia, kepada alam dan sebagainya. Maka hadis ini nak ajar kita bahawasanya orang Islam di dalam keadaan dia menuju pada Allah melalui jalan ibadat ni, maka dia kena lebih utamakan perjalanan ibadat batin ni. Hati dia kena hidup di sisi Allah Ta'ala. Sebab disebutkan dalam satu hadis, ada orang dia memperbaiki solat dia di depan khalayak ramai. Maksudnya dia semayang bukan sebab dia nak semayang betul-betul, tapi bila dia nampak orang tengok kan, dia pun semayang dengan tawajuh lah, Allahu Akbar, macam Imam Masjidil Haram. Jadi dia bikin itu dia punya ibadat sebab dia nampak manusia tengok, maka dia repair ibadat dia. Tapi dia terlupa yang sebenarnya yang lebih utama bukan repair ibadat zahir dia, tetapi ibadat batin dia dulu yang perlu dibaiki. Sebab apa? Sebab dia punya ibadat zahir ni bagus, betul, memang baik, memperelokkan takbir ni semua bagus. Tetapi hakikatnya hati dia nak sombong kepada orang lain. Hakikatnya hati dia nak tunjuk dekat orang yang dia ni betul-betul telus dalam beribadat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu nanti di hari akhirat kita akan jumpa. Allahumma hafazna wa iyyakum. Moga-moga Allah lindung kita semua daripada perkara ni. Amin ya rabbal alamin. Dekat akhirat nanti kita akan jumpa ada manusia dia sembahyang 70 tahun. Tetapi 70 tahun semayang ni tak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa iyyazubillah min zalik. Ni kita kena takut ni. Saya kena takut, tuan-tuan dan puan-puan kena takut. Nanti di hari akhirat Allah Ta'ala tunjukkan ada orang alim, dia cakap tentang ilmu Tuan Haji. Banyak ilmu dia. Tetapi hakikatnya dia ahli neraka. Wa iyyazubillah min zalik. Nanti kita akan lihat ada dermawan, banyak dia dah infak, juta ringgit dia dah infak, tetapi hakikatnya dia ahli neraka. Kita akan lihat ada gaid. Apa gaid ni? Panglima perang, berjuang untuk fisabilillah, agama Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya dia ahli neraka. Kerana apa? Kerana dia hanya memperhatikan amalan zahir dia.
tetapi amalan batin dia tak ada apa pun. Amalan batin dia tak dibaiki sekali, sehinggakan dia sombong dan bongkak di dalam diri dia, dan Allah Ta'ala murka kepada orang tersebut, dan orang tu dicampak di dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara-perkara batin yang menghancurkan ataupun yang merosakkan ibadat kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh amalan batin dan zahir kita adalah amalan-amalan yang kabul, diterima di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sekali pengajaran dalam hadis ni, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak menyembunyikan parah kekasihnya di dalam kalangan para makhluk. Sebab tu hari ni orang-orang yang hampir dengan Allah, dia tak masyhur, dia tak terkenal. Tapi hari ni orang silap faham. Orang faham, oh bila ustaz ni viral, wah ni betul ni. Sebenarnya tak, martabat ni tak diukur macam tu di samping Allah Ta'ala. Tetapi kekasih Allah ni dia mastur. Mastur ni apa? Dia tertutup, dia tak terkenal. Boleh jadi Tuan Haji? Saya tak tahu, betul tak? Boleh jadi Tuan Haji rupanya kekasih Allah, saya tak tahu. Jadi sebab itulah, inilah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang hampir kepada Allah, kerana Allah nak jaga mereka daripada fitnahnya dunia ini. Jadi kita berharaplah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah pilihlah kita menjadi kekasih Allah, sehingga Allah redha kepada kita untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Jadi saya rasa cukup saja dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan dua hadis yang kita dengar pada malam ini dapat kita amalkan dan kita sampaikan di dalam dan dapat kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat praktikkan di dalam cara kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akhiri majlis kita dengan bacaan doa, kemudian kita tangguh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran dan kawan-kawan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat yang lain ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu ini, seandainya di antara kami ada yang sedih, maka gembirakan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang sempit dihimpit dengan hutang, maka permudahkanlah urusan mereka untuk melunaskan hutang mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kalau ada di antara ahli keluarga kami yang sedang susah di dalam kubur mereka, maka dengan keberkatan majlis ilmu ini, Engkau permudahkanlah urusan mereka di dalam kubur mereka ya Allah. Jadikanlah mereka ditempatkan di dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami banyak silap ya Allah. Kami banyak salah ya Allah. Maka pandanglah kami dengan rahmat Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah hati kami daripada sifat-sifat mazmumah ya Allah. Hindarkanlah kami daripada sifat-sifat kibir, iaitu sombong ya Allah. Hilangkanlah di dalam diri kami sifat fakhar, iaitu bongkak ataupun riak ya Allah. Hilangkanlah di dalam diri kami sifat-sifat yang tercela ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan sifat-sifat yang mahmudah ya Allah, dengan sifat-sifat yang Engkau redai ya Allah. Hiasilah diri kami dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jangan jadikan kami daripada golongan mereka yang sombong ya Allah. Jangan jadikan kami daripada golongan mereka yang bongkak dan riak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah hati kami di sisi Engkau ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba Engkau ya Allah. Kecil tapak tangan kami hadapkan, tetapi besar harapan kami kepada Engkau ya Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada saya. Hadza min fadli Rabbi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.